marah ni pula ada orang Johnny. Ada orang yang copek marah, copek soju. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi walaupun dia marah, copek soju. Kategori yang kedua, dia lambek marah, lambek soju. Dia payah nak marah, tapi sekali dia marah, memang bermusuh lah dia. Selama-lama kan, payah nak mujuk dia balik. Orang yang paling baik, dia lambek marah, tapi copek soju. Susah dia nak marah, tapi kalau dia marah pun, pajak dah baik balik. Itu paling baik sekali. Yang paling tahu, copek marah, lambek soju. Marah, sekali marah, semua orang nak digaduh. Langsung tak elok dah. Tengok kita masuk kategori yang mana. Sebut pasal marah, pernah sekali Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, berburak dengan Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun berburak-burak. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Pumpa, dihamun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, berhenti dia tinjau Arab Badui itu. Dia sambung balik berbual dengan Nabi. Bila sambung berbual dengan Nabi, Nabi tersenyum. Kali kedua Arab Badui itu meningkatkan volume maki. Dia tambah, dia maki lagi, pum-pam, dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Bila bagi kat Sayyidina Abu Bakar, sekali lagi Sayyidina Abu Bakar padam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sambung balik berburak dengan Nabi. Bila sambung berburak dengan Nabi, Nabi sekali lagi tersenyum. Kali ketiga Arab Badui itu sambung makian dia. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Sayyidina Abu Bakar bangun, menghadap Arab Badui itu, disambut dia. Segala binatang yang ada kat kebun dia, daripada kecil sampai besar, semua sambut dia. Daripada kambing sampai unta, semua sambut dia. Masa itulah Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sadar makna marah waktu Nabi. Bayangkan, tanda Nabi marah, Nabi bangun tanpa bagi salam, tu marah benar dah tu. Kita kalau bangun tak bagi salam, kita tak anggap marah lagi. Melainkan nak kena tampar sampai bergagal otak tu, sah marah ada ni. Itu baru tahu marah. Tapi Nabi bangun tak bagi salam, pun marah betul Nabi. Maka lepas itu apa berlaku? Sayyidina Abu Bakar dia kejar Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah kau biarkan aku bingung. Kau beritahu aku Rasulullah, apa salah aku ya Rasulullah? Nabi pun beritahu, waktu kali pertama kau dilemparkan kata-kata kesat oleh orang itu, dan kamu teruskan bersabar. Aku tersenyum kerana aku terlihat seramai-ramainya malaikat duduk di keliling kau dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau sebab kau sabar. Kali kedua, bila dia teruskan melemparkan kata-kata kesat kepada kau dan kau teruskan bersabar, aku tersenyum kerana lebih ramai lagi malaikat datang dan semuanya mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi apabila kau bangun, kau membalas balik cacian dan makian orang itu, pada ketika itu semua malaikat yang ada tadi menghina engkau, ditinggalkannya engkau, dan tempat itu tadi digantikan oleh syaitan dan iblis, dan semuanya menghasut engkau supaya teruskan makian itu. Itu sebab aku bangun meninggalkan engkau. Syaitan, wah kau bagi lagi, kau bantai lagi, dia sedang elok ni, dia tengah diam tu, kau bagi lagi. Itu kerja syaitan. Setan memang gomah kalau kita tak sabar. Itu sebab kita kadang-kadang bila marah macam-macam kita cakap. Sampai ke rumah dah minum, dah mandi, tu lepas semayang kita mana boleh fikir, kenapalah aku cakap macam tu. Marah anak pun macam-macam cakap, kau ni tu lah dia tak penganang budi, dia memang garam dengan kau, dia tak halalan susu dan kek kau. Keluar tu, habis dengan susu-susu tak halal. Lepas tu bila anak tu dah tak balik, mana dan pun satu, dia cakap macam tu, kenapa lah mulut jahat batu. Allah. Sebab apa? Sebab tadi waktu kita marah, setan yang cucuk kita. Tapi bila tenang, dah ingat Allah Ta'ala balik, baru ingat. Itu sebab penting menjaga sabar. Sebab tak sabar ni jadi macam-macam perkara. Ada seorang perempuan,
Dia nak naik kapal terbang, tapi kapal terbang lambat lah, delay 2 jam. Dia pun beli majalah, dia beli biskut, cookies. You know what I mean by cookies? Ataupun dalam logat Terengganu disebut sebagai seku. Biskut. Dia pun duduklah dekat airport tu, dekat kursi panjang tu, dia duduk, biskut tu kat tengah-tengah, adalah seorang lelaki kat belah sana, kat kursi yang sama. Perempuan ni pun sambil baca majalah, ambil skopik. Lelaki tu ambil skopik. Apa hal lah ni? Ambil skopik, dia ambil skopik, selang soli. Dalam hati ni, kalau tak ramai orang dah lama aku tampar dia ni. Skopik, selang soli. Lalas sekali tinggal skopik ni lagi biskut. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu dia ambil patah 2 bagi dia satu. Dia punya marah lah. Dia marah, dia pun bangun. Lelaki tu terpingung-pingung. Poilah dia. Tak lama lepas tu kapal terbang pun sampai. Dia pun masuk. Dah sampai dalam, dah tenang, dah relax. Dia nak baca balik buku dia. Nak ambil cermin mata. Dia buka beg tangan dia. Baru dia perasan yang biskut dia masih ada dalam beg tangan dia lagi. Mana biskut tu tadi lelaki tu punya? Nampak tak? Bila kita marah, kita lupa nak tanya. Bila kita marah, kita tuduh orang macam-macam. Rupa-rupa daripada kita marah, lelaki itu tak boleh pakai. Rupa-rupa baik tak lelaki itu. Mana tak baik, makan selang sali dia tak marah pun. Siap yang last tu patah 2 bagi dia. Sebaik-baik orang, yang lelaki itu pun confused. Apa salah aku? Apa? Agak yang last tadi dia nak semua kan? Kalau kita ada sabar tadi, cuba tanya, cik, kenapa cik makan biskut saya? Tak adalah, ni saya punya. Ya. Sekejap, tengok ambil. Iyalah, ya Allah. Saya sambung. Sambunglah. Sambung boleh makan. Kita gamar menuduh tau. Lelaki memang selalu kau tuduh macam ni. Nak minum. Faham orang lelaki? Kita sabar yang perangai perempuan ni. Biarlah apa pun terjadi. Semua perempuan perangai biasa macam tu lah, kecuali yang datang ke alam damai. Macam tu lah ya. Cover saya siap cover. Tak adalah sabar. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang sabar menurut Al-Quran? Ciri-ciri orang yang sabar di dalam Al-Quran, seperti mana dijelaskan Al-Quran dan firman Allah, dan berapa ramai para nabi yang berperang bersama-sama mereka jumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak lesu dalam diri dia dan tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Surah Al-Imran ayat 146. Makna daripada ayat surah Al-Imran tu, kita tahu ciri-ciri orang yang sabar tu ada 3. Ada 3 ciri orang yang sabar. Ciri yang pertama, iaitu disebut tadi, tidak menjadi lemah pemikiran dia, mental dia tak jadi lemah. Satu, iaitu disebut sebagai mawahanu. Tidak mawahanu, iaitu dia tidak menjadi seorang yang takut dan tidak menjadi seorang menjadi lemah semangat. Tak. Sabar ni kadang cakap sabar kan, jom nak pergi, tak apalah, biarlah, dia tak nak. Itu bukan sabar, itu takut namanya. Dia maknanya dia tatapkan diri dia, bukan jadi lemah. Tak apalah, biarlah dia bersabar. Itu bukan sabar, lain. Nah, kan? Dia selamba dia ambil duit kau boleh biar. Sebenarnya macam ni, rezeki masing-masing. Itu bukan rezeki dia, itu rezeki dia. Biarlah dia. Ya dah. Jadi makna macam tu. Tak naklah kalau kita kecoh dia, tak nak. Itu bukan sabar tu dah. Bukan sabar. Macam saya itulah. Dapat duit ceramah kat Johor. Salam-salam sign. Saya ceramah 1 jam 30 minit. Banyak sign. Masa tu dah ponik, 3 ceramah hari tu dah ponik. Sign. Dia pun bagi envelope ke saya. Mak boleh kau boleh nak ni? Alhamdulillah tuan rezeki kata. Saya pun dia bagi cash. So saya pun cakap dengan assistant, boleh kat bank Islam tu nak backing.
Sebab apa? Orang perempuan dia boleh bau tu. Tu sebab kita pernah masuk duit tu orang. Dia kata ramah apa kali banyak. Saya pun beratur. Bila beratur kan, saya buka envelope tu nampak ada 3 ikat duit. Banyak ni. Kan? Tak apa lagi. Saya ingat sama lah yang macam sains tadi, lebih kurang lah kan. Saya pun masuk ikat. Dia 3 ikat, masuk ikat tambah. Mak 10,000. Yang kedua tu dah maksimum lah kali masuk. 2-3 kali masuk. Ada 2 ikat ni, 10,000 tadi. Ada 2 ikat yang masuk ni. Masuk, masuk. Sudah 30,000. Main-main kau 1 jam setengah 30,000. Bayangkan penceramah termahal di Malaysia setakat ini. 30,000 1 jam setengah. Berapa loh aja ke masjid ini fikir, hari ni kita bayar berapa? Dia tak apa, saja. Rupa-rupa yang masuk dalam kereta baru sadar, telefon bunyi. Assalamualaikum tuan. Tuan salah sampul. Salah sampul. Ujian tu. Bukan saya buat-buat cerita ni. 30,000. Saya pun kau macam mana lah kau baik macam ni dia. Kan? Yalah nanti saya transfer. Kalau saya tak transfer sebab saya dah sign terima tu. Kalau saya tak bagi, marah aku buat tu. Kan? Sebab tak pasal-pasal kena secharge. Bayar ganti rugi balik kan. Jadi saya pun pulang balik. Nanti kau bank in kat saya berapa saya betul dapat. Okey tuan. Dia cerita dengan saya, dia dah salah faham. Orang tu paskan envelope kat dia bahagian kewangan. Nah, ambilnya duit penceramah semua dalam ni. Duit penceramah semuanya dalam ni. Maksudnya duit penceramah, duit catering, duit kemah, duit apa, semua dalam tu. Itu jadi total banyak tu. Saya baru sampai senyum setengah jam yang dapat jadi penceramah termahal. Jadilah. Kan? Tu ujian tu. Kan? Bayangkanlah dapat sekejap pun dah terasa lebih macam. Bayangkanlah kalau dapat tahu. Masa tu tak tahulah macam mana jalan. Tak berani menyombong dah. Gila Samsul dapat 30,000. 1 jam setengah. Dan saya pun tak tahu macam mana standard nak jadi 30,000 tu. Aduh, janganlah tak rogoh. Kan, ikutlah. Orang nak bayar berapa. Minta maaf lah tuan, hari ni kita bagi sejadah 6 buah tamar. Alhamdulillah. Walaupun monong seminggu lepas tu. Boleh syukurlah. Tu ujian tu. Kan? Betul tak kan? Kadang-kadang orang salah faham. Itu dah pernah marah dengan mak saya. Orang ni kadang membawa cerita. Hari tu ada satu topik nak panggil saya ceramah. Nak panggil saya ceramah. Nak tengok dia jahat orang viral kan. Dia nak minta saya ceramah. Saya kata tak. Berarti bila semak-semak balik, tarikh tu bertindan. Tarikh bertindan. Jadi saya cakap, bila cek-cek balik, orang sana tu dah booking dulu. Satu di Johor, satu di Kelumpu. Orang Kelumpu ni lah saya cakap, boleh tak kita awalkan? Dia ceramah malam. Minta awalkan. Awalkan 2 malam, masa yang sama. Buat malam. InsyaAllah orang balik kerja boleh datang. Dia berjanji nak bayar saya, mula-mula nak bayar saya 500. Saya rasa okey, tak ada hal. Yang penting minta awalkan. Tak apalah tuan. Maintain hari yang sama, kita naikkan 800. Tak, bukan masalah duit. Minta awalkan. Nanti saya bincang. Kita bincang. Macam mana tuan? Kita dah bincang. Kita naikkan 1,000. Dah gila lah. Bangang betul orang ni cakap. Faham lah masalah. Bertindan. Sudah yang paling ujung dia kata, macam mana lah tuan? Kami dah bincang dengan Baby. Kami naikkan 2,000. Kalau tak nak juga, tak tahulah ayat dia tu. Pada saya tu memang dah kurang ajar lah tu. Saya pun cakap, macam ni lah, kau carilah pencamah lain. Saya dah sabab, saya dah beritahu sebab-sebab yang mana saya beritahu masuk tu bertindak dengan orang lain, bukan sebab duit. 500 cukup, tapi nak awalkan. Itu saja. Bukan saya suruh lewatkan, awalkan. Masa tu, masa saya cakap tu ada 3 minggu lagi masuk. Sampai nak buat persiapan. Bukannya saya khabar besok nak buat ni, tak. Sudah tersebarlah dia cerita dengan kawan dia. Ada kawan dia tu kena dia hantar Ustaz, ni Samsul debat ni kan, paut waktu di mana daripada 800 sampai 2,000 tetap tak nak ceramah ke tempat kita kata. Cerita dia keluar. Faham mana tak betul. Kan? Allah Ta'ala lah tahu kan. Tu nak cerita. Saya puas hatilah dapat explain benda tu kesnya. Dan masalah penerangan omak lah tu.
Betul kau mahal sekarang bayar? Mana dah pernah marah. Saya orang lain marah, saya tak kisah dah. Mak marah ni macam betul. Mana ada mak? Tak tahu dah. Cuma RM70 tu pun pergi. Kau cubalah di manusia kau tu. Mak marah. Bagi warning mak saya. Anak lelaki kalau tak dengar cakap mak, apa orang mana kan? Aduh dia. Saya ikutlah cakap mak tu. Tu yang dapat sejadah pun ambil tu. Lepas tu monong tak ada hal. Monong tu nak cari kesabaran betul. Tak ada apa. Iya, kadang-kadang faham lah. Betul Ustaz Kazim itu pun bonus. Ustaz Kazim pun apa? Pergi jam market Terengganu, RM70 bayar kat orang tu. Daripada Perak sampai Terengganu. Daripada sakit pinggang terbalik pinggang tu bila dah bilang tu. Iya, agak-agak lah paling tidak duit minyak orang tu kan. Iya. Aduh. Bukan tak pernah kono, tapi sabar. Tak ada apa, mungkin ada rezeki yang lain. Sabarlah. Macam ni yang saudara-saudara kita yang kena uji, kena tipu pergi umrah tu. Sabar banyak-banyak. Orang sini pun ada. Dia tahu. Sabar. Bayar RM3,000. RM3,000 senang hati tak salah kan? Lagi RM3,000 ada datuk sponsor dia kata. Kita pun ikut. Sudah pernah semangat pergi sampai KLIA pusing balik. Kena tipu. Sabar banyak-banyak sebab itu pun ujian. Itu pun ujian daripada Allah. Sebab apa diuji oleh Allah? Mungkin Allah Ta'ala nak bagi lebih baik pada kita. Ya. Mak saya mari macam tu lah. Kumpul duit sikit. Dapat pergi umrah. Dapat pergi. Tapi mak saya dah rasa terkilan dalam hati. Saya tak tahu cerita. Saya pula kebetulan tahun 2006 lepas pada tu saya tak tahu cerita ni, mak saya tak nak cakap, dia simpan dalam hati dia ni. Tahun 2006 saya masuk ada satu pertandingan pidato. Nama pertandingan tu pidato Islam Hadari. Saya menang peringkat kebangsaan masa tu. Bila menang dapat hadiah tiket umrah dengan duit RM5,000. Kebetulan hari lahir mak saya. Masa tu abah dah meninggal. Saya tahu hadiahkan ke mak saya tiket umrah tu. RM5,000 saya ambil. Tapi bila saya bagi ke mak saya, mak saya pun barulah mak saya cakap. Dia luahkan rupa-rupa dulu yang dia kumpul duit sikit-sikit masa zaman susah dulu, dapat pergi umrah. Masa tu orang tu janji dengan dia sebelum pergi 2 boleh hari 1 boleh malam. Sebelum pergi orang tu beritahu ada masalah dengan visa, dah jadi 1 boleh hari 10 malam. Sampai ke Sanun 10 hari 9 malam dah balik. Jadi mak rasa ralat mana, tapi mak saya tak pernah berhenti. Ya Allah, kau sampaikanlah lagi aku kat sini. Rupa-rupa Allah Ta'ala nak bagi dia yang lebih baik. Sebab apa? Bila dia dapat tiket yang baru, poin secara percuma tu, dia dapat poin pack boleh hari 3 boleh malam. Yang mana dia pergi dengan siapa? 40 grup yang poin tu semua daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ustaz-ustazah isi dalam tu. Mak saya puas hati betul dapat poin kali kedua. Makna Allah Ta'ala nak bagi yang terbaik. Saya bagi ke mak saya dengan azam, tak apa, dan besok dan cari sendiri. Lepas tahun 2006 boleh pun dapat beri. Betul macam tu yang kita kira, insya-Allah.